에 의한 집단 가출로 보고 수사를 펴고 있지만은 아직 역과 터미널, 시장, 상가 등 대구 시내 곳곳에서 실종 어린이 찾기, 산속이나 동굴, 외딴집, 빈집, 무인도 등 실종된 어린이들이 있을 만한 대구 성서국민학교 어린이들의 얼굴이 담겨 있는 공중전화 카메라. 어린이들은 하루빨리 실종된 친구들이 돌아와 옛날처럼 운동장에서 마음껏 곳은 11년 전 3월 26일 개구리를 잡겠다며 올랐던 대구 와룡산, 바로 그 산입니다. 경찰은 나머지 6월 항구가 현장 주변에 있을 것으로 보고 내일 오전 발굴 작업을 재개할 지나면 이들을 숨지게 한 범인을 잡더라도 처벌할 수 없게 됩니다. 처벌은 사실상 불가능해졌지만 유족들은 진실이라도 밝혀지기를 간절히 바라고 있습니다. The Frog Boys adalah gelaran yang diberikan oleh media tempatan kepada sekumpulan kanak-kanak lelaki dari Korea Selatan yang dilaporkan hilang pada tahun 1991. Kes ini diklasifikasikan sebagai jenayah paling rumit dan kompleks sehingga masih belum dapat diselesaikan sampai ke hari ini. Kisahnya bermula pada 26 Mac 1991 apabila 5 orang budak lelaki iaitu Chol Wan, 13 tahun, Jo Hoyon, 12 tahun, Kim Yong-gyu, 11 tahun, Park Chan-en, 10 tahun, dan Kim Jong-sik, 9 tahun, telah keluar dari rumah mereka untuk pergi menangkap katak di sekitar Mount Waryong yang jaraknya hanya 5 batu dari kawasan perkampungan mereka. Tatkala mereka keluar itu tiada apa yang perlu dirisaukan oleh orang tua mereka kerana masing-masing sudah mahir dengan selok-belok kawasan tersebut. Namun pada kemudiannya 5 sekawan itu gagal untuk pulang kembali ke rumah mereka. Jadi, ibu bapa mereka semua yang berasa bimbang telah keluar untuk melakukan pencarian. Disebabkan tiada petunjuk langsung yang berjaya ditemui, maka ibu bapa kanak-kanak tersebut bertindak untuk membuat laporan polis. Bertindak atas laporan itu, pihak berkuasa terus melancarkan operasi mencari dan menyelamat secara besar-besaran. Berita kehilangan mangsa yang telah mendapat liputan meluas daripada pihak media itu juga turut mendapat perhatian Presiden Korea Selatan iaitu Roh Tae. Beliau telah mengeluarkan arahan kepada hampir 300,000 orang anggota polis untuk turut serta dalam operasi pencarian. Jutaan risalah bertebaran di setiap pelosok daerah di Korea Selatan. Malah, wang ganjaran berjumlah 5 juta won juga ditawarkan kepada mereka yang berjaya menemui mangsa. Pada masa yang sama, ibu bapa kanak-kanak itu juga terpaksa berhenti kerja demi melakukan kerja-kerja pencarian anak mereka secara berterusan. Statistik kasarnya, kerja-kerja pencarian di Mount Waryong telah dilakukan lebih daripada 500 kali. Walaupun pelbagai usaha dibuat, namun operasi pencarian tersebut tetap menemui jalan buntu. Apa yang lagi merumitkan keadaan adalah pihak polis menjadi tertekan akibat sering menerima maklumat dan bukti palsu. Bahkan ada individu yang sanggup mengambil kesempatan melalui panggilan palsu dengan memberitahu kanak-kanak yang telah menjadi mangsa penculikan itu sudah pun mati ekoran kekurangan zat makanan. Hinggalah pada 26 September 2002, pihak polis telah dihubungi oleh seorang lelaki yang mendakwa telah menemui beberapa pasang kasut dan helaian pakaian yang dipercayai sebagai milik mangsa. Bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis segera melakukan pencarian di lokasi seperti yang telah diberitahu. Pencarian itu ternyata tidak sia-sia apabila mereka berjaya menemui sebuah kubur rendah dan cetek. Selepas proses penggalian dibuat, tulang rangka semua mangsa dilihat saling berhimpit antara satu sama lain. Jadi, kesimpulan awal yang boleh dibuat oleh pihak polis berhubung dengan punca kematian mangsa adalah disebabkan hipotermia. Teori ini bagaimanapun ditentang oleh ibu bapa mangsa memandangkan mangsa yang telah menanggalkan pakaian mereka. Seperkara lagi yang agak membingungkan adalah dengan kenyataan lokasi penemuan mayat yang hanyalah kira-kira 2 km dari rumah. Bagaimana perkara sedemikian boleh berlaku sedangkan kerja-kerja pencarian telah dilakukan sebanyak beratus-ratus kali? Berdasarkan laporan bedah siasat mendapati 3 daripada tengkorak mangsa mempunyai kesan keretakan akibat dihentak dengan objek tumpul. Terdapat juga kesan darah serta lubang pada tengkorak menandakan berkemungkinan ada berlakunya tembakan. Konklusinya mangsa The Frog Boys telah disahkan mati dibunuh. Pada perkembangan lain,
Pihak polis telah menjalankan siasatan berasingan untuk mengenal pasti identiti seorang lelaki yang sempat membuat panggilan misteri kepada sebuah akhbar tempatan bertarikh 25 September 2002, iaitu pada sehari sebelum penemuan tulang rangka mangsa. Menerusi panggilan tersebut, lelaki yang suaranya digambarkan seperti berusia 40-an itu memberitahu, "Kamu akan menemui mayat semua mangsa di Mount Waryong." Meskipun pihak polis mempergiatkan untuk menjejaki ID panggilan itu, identiti lelaki tersebut masih lagi gagal untuk dikenal pasti. Pada tahun 2006, had statut untuk kes ini telah pun tamat. Ini bermaksud jika pelaku berjaya ditangkap sekalipun, dia tidak akan lagi boleh didakwa. Bagaimanapun, undang-undang statut itu dipindah semula oleh Kerajaan Korea Selatan pada tahun 2015. Sehingga ke hari ini, kisah The Frog Boys ini masih menjadi tanda tanya. Apa sebenarnya yang berlaku sehingga kanak-kanak itu dibunuh tetap menjadi misteri yang belum berjaya dirungkaikan.